kita berada di subtopik seterusnya dalam chapter 1 iaitu 1.6 operation for functions. So boleh dikatakan subtopik ini adalah subtopik yang mudah. Operation ni semua dah senang je. Operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, tambah, tolak, darab, bahagi ni biasa, common. Cuma ada lagi dua tambahan iaitu composite. Okey, composite simbolnya tengok tu bulat dan juga inverse. Inverse ni ada kuasa negatif 1. Okey, so kita akan tengok satu-satu. Mungkin saya agak laju di bahagian 4 yang pertama ni lah sebab dia agak mudah. Okey, first kita akan tengok operation mengikut contoh. So kita ada dekat sini sum. Sum ni adalah apabila dua fungsi diberi dalam satu soalan, dua fungsi f dan fungsi g. Tak kisah, kadang-kadang kita guna huruf lain. M dengan N disuruh tambah. Kadang-kadang ada fungsi A, ada fungsi B, ada fungsi C. So fungsi A katalah 2x, fungsi B tu 3y tambah 2x², C 5x tolak 7. So fungsi ni nanti disuruh tambah ke fungsi A tambah fungsi B tambah fungsi C, atau dia suruh fungsi A tolak 2 darab fungsi B tambah 3 darab fungsi C. So semudah tu saja. Kita just perlu masukkan ke dalam fungsi, mana yang perlu didarab kita darab, kemudian kita tolak ataupun tambah mengikut operasi yang diminta. Okey, contohnya dekat sini kita ada dua fungsi f, okey, dan fungsi g. Okey, fungsi f ada 2x² tambah 3 dan fungsi g 4x³ tambah 1. So diminta untuk tambahkan dua fungsi f ditambahkan dengan fungsi g. So just tambah je lah. Yang ni adalah fungsi f tambahkan dengan fungsi g. Jadi mana yang boleh dimudahkan, dikemaskan. Okey, 4x³ tak ada apa-apa, 4x³ sahaja. 2x² juga tak ada apa-apa, tapi ada dua constant yang terpisah ni kita just tambahkan. Okey, so kalau dia kata f tambah 5g, okey, anda kena ubah suai lah. 2x² tambah 3 tambah 5 dalam bracket 4x³ tambah 1. Dan apa dia punya jawapannya. Okey. Okey, so untuk difference tolak. Untuk difference tolak ni pun senang je. Jangan rasa yang subtopik ni makin lama makin susah. Okey, boleh jadi senang. So fungsi f ditolakkan dengan fungsi g. Okey, ada sikit explanation. To find the difference between two functions, subtract the first from the second. Caution, make sure you distribute the negative to each term of the second function. You should simplify by combining like terms. Okey, caution ni penting. Dia kata jangan lupa untuk distribute negatif tu kepada each term in second function. Maknanya contoh kat sini, okay, fungsi yang depan ni adalah fungsi f ditolakkan dengan fungsi g. Okay, fungsi yang g ni kena tulis dalam bracket. So negatif ni kita kena darab masuk ke dalam. So 2x² tambah 3 tolak. Okay, negatif darab positif negatif 4x³ negatif darab positif negatif 1. So fungsinya akan jadi, okay, ni tak ada apa-apa, pindah ke depan, negatif 4x³ tambah 2x². Okay, 3 tolak 1 dapat 2. So ni adalah fungsinya. Okay, katakanlah diberi soalan, okay, f tolak g 5. Okay, so bila anda dah siap f tolak g ni, anda kena masukkan value x sama dengan 5 ke dalam function. So kita dapat 4x 5 kuasa 3 tambah 2 darab 5 kuasa 2 tambah 2. So nilainya akan dalam bentuk constant lah, apakah dia. Right? Okay, seterusnya untuk produk. Produk ni ada yang kata produk, ada yang sebut multiply.
simbolnya just dot, satu dot. Jangan confuse dengan titik perpuluhan pula. Okey, kalau dot yang operasi darab selalunya kita akan tulis F dot G, dia dekat tengah-tengah. Kalau kita tulis titik perpuluhan, biasanya kita tulis kat bawah 1.6888. Okey, so titik ni merujuk kepada operasi darab. Okey, ataupun ada ketikanya dia tak tulis pun simbol titik ni, dia just tulis F G X. Itu adalah operasi darab jugalah. Okey, so to find the product of two function, put parenthesis around them and multiply each term from the first function to each term of the second function. So tengoklah apa di depan, apa di belakang. Fungsinya F darab G. So depan adalah fungsi F, belakang adalah fungsi G. Lepas tu kita akan kembangkan. Okey, kita kembang satu-satu. Kalau ini didarabkan dengan sini, kita akan dapat 8x kuasa. Kuasanya ditambah jadi kuasa 5. Ini didarab dengan yang sana, akan tambah 2x kuasa 2. 3 darab yang sini akan tambah 12x kuasa 3. Dan yang ini didarab akan tambahkan dengan 3. Oh, fungsinya terus dapat yang ni lah. Tak ada apa-apa yang boleh dikemas kini. Maksudnya semua like term berbeza. Ni constant, ni kuasa 3, ni kuasa 2, ni kuasa 5. Ni yang keempat. Keempat ni namanya quotient. Quotient ataupun division pun boleh juga, iaitu proses bahagi. Okey, so untuk bahagi ni selalunya ditulis macam inilah, F per G. Fungsinya adalah menggunakan independent variable X, ataupun ditulis sebagai Fx bahagi Gx. So to find the quotient of two function, put the first one over the second. Apa yang dia kata di atas tu atas lah, jangan mana-mana terbalikkan. Okay, ada note kat sini, nothing more you can do here. If you can reduce this, you should using long division. Okay, apa yang dia nak maksudkan adalah, kalau anda perhatikan fungsi ni tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak dimudahkan lagi, tak boleh nak difaktorkan, tak boleh potong atas dan bawah. Okey, tapi dia ada kata kat sini satu perkataan iaitu long division. Okey, so long division ni adalah satu kaedah pembahagian yang berlaku apabila contohnya kita bahagikan G bahagi F. 4x kuasa 3 tambah 1 dibahagikan dengan 2x kuasa 2 tambah 3. Okey, kalau dia beri fungsi G bahagi F, kat sini kita boleh buat long division. Sebab long division ni syaratnya adalah higher degree in numerator. Okey, maksudnya degree dekat numerator lagi tinggi daripada degree di denominator. So bila atas ni 3, bawah ni degree-nya 2, sepatutnya kita boleh selesaikan, boleh kecilkan lagi dia dengan menggunakan long division. Okey, cuma sepatutnya long division ini anda belajar dalam algebra chapter 2. Okey, so kita akan hold dulu yang ini. Sekiranya anda nanti dah sampai chapter 2 tapi anda tak ada belajar long division ni, bagi tahu dekat saya, so saya akan explain lah. Okey, sebab saya tak nak ada miscommunication. Ada dua cara untuk awak buat long division, nanti menyebabkan awak confused tak guna cara yang macam mana. Okey, so ingat saya kata tadi, bahagi. Kalau ada boleh difaktorkan, faktorkan. Kalau tak ada, tinggalkan. Kalau degree di atas lagi tinggi daripada degree di bawah, buat long division. Tapi tunggu dulu, kita akan tengok dia dalam algebra chapter 2. Okay, so untuk composite function, dia ni adalah satu operasi yang sambungan daripada 4 operasi di atas tadi.
tambah tolak darab bahagi. Okey, yang mana keempat-empat operasi ni kalau ada dua fungsi, dia akan bila tambah tolak darab bahagi akan menghasilkan satu fungsi. Komposit pun sama. Komposit ni kalau diberi pada kita dua fungsi, bila kita dah kompositkan dia, dia akan menjadi satu fungsi yang telah terkompos lah. Komposit tu maksudnya kompos. Okay, so dia kata another way of combining two function is to form composition of one with the other. So bullet kedua, in other words, composition of function is substituting one function into another. Okay, composite substitute one function into another. Masukkan satu fungsi ke dalam fungsi lagi satu. So simbolnya adalah bulatan. So composition of one function f with function g is f composite g. Dia kata composition of one function f with function g is f composite g. Okey, tapi kalau anda dah laluin latihan semua, kita sebenarnya boleh lebih f composite g composite h. So kena buat dia ni satu-satulah. Okey, mula-mula dikompos ke mana, lepas tu dikompos ke mana. So bullet yang terakhir kat situ dia kata domain of f composite g is the set of all x in the domain of g such that gx is in the domain of f. Maknanya dia punya, bila soalan ni katalah dia beri kita punya fungsi, dia suruh composite kan, bila kita nak cari domain dan juga cari dia punya range, kita kena selesaikan composition itu dulu. Okay, kemudian barulah kita tentukan domain dan range-nya, yang mana dia punya domain mestilah meliputi kedua-dua fungsi. Okay, kita tengok kes yang pertama. Kes yang pertama ni adalah composition f composite g. First, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena tengok kedudukan, yang mana depan, yang mana belakang. Macam mana cara kita sebut. So, this is read f composition g and means to copy the f function down, but wherever you see an x, substitute in the g function. Okay, maknanya apa? Dia kata kita akan salin fungsi f, tapi bila mana kita nampak x, kita akan gantikan x itu dengan fungsi g. Okay, so f composition g. Contoh, okay, ini cara kedua penulisannya. F composite g juga ditulis sebagai fg, yang mana G ini sebenarnya mewakili X dalam F, tapi fungsi X itu akan dituliskan sebagai fungsi G. Okey, ni fungsi F, ini fungsi G. Bila katanya F composite G, bila mana nampak X di dalam fungsi F, masukkan fungsi G. Okey, so F composite G, X ada sekali je berlaku. Okey, dua salin. Okay, X disebabkan dia panjang, kita buat di dalam bracket. Kuasa 2 jangan tertinggal, kuasa 2, dan tambahkan dengan 3, follow yang kat belakang tu. So kemudian kita kena kembangkan dia. Okay, 2, 4x kuasa 3 kuasa 2 kena dikembangkan. Okay, kita buat full jalan kira dia kat sini. 2. Okey, 4x kuasa 3 dikuasakan dengan 2. 4 kuasa 2 kita akan dapat 16x. Okey, x kuasa 3 dikuasakan lagi dengan 2 akan jadi kuasa 6. Okey, 2 darab 1 darab 4x kuasa 3 akan dapat 8x kuasa 3 tambah 1 kuasa 2, 1 tambah 3. So, bila kita kemaskan dia, kita akan dapat yang bahagian depan ni.
2 darab 16, 32. 2 darab 8, 16. 2 darab 1, 2. Kemudian ditambahkan dengan 3. So, kita kemaskan. Ni adalah dia punya jawapan akhir. Okey. Okey, seterusnya untuk kes 2. Okey, G composite F. G composite F maksudnya function yang F tu dimasukkan ke dalam X mana-mana G. So, this is read G composition F and means to copy the G function down, but wherever you see an X, substitute in the function. So, kalau anda lihat dekat contoh ni, dia gunakan simbol anak panah macam inilah. Dia tulis F dengan G. Mana pergi mana tu, F masuk ke dalam G. Okay. So, function G adalah 4. Function 4 ni kena salin. Kemudian fungsinya adalah X. Kita buat dalam bracket. Fungsi X adalah 2X kuasa 2 tambah 3. Kuasa 3 jangan tertinggal. Dan tambahkan dengan 1. Okay. So, kalau anda lihat di sini, fungsinya disebabkan kuasa 3, kita pecahkan, buat sikit-sikit, tak boleh sekali arung. So, 4. Okay, kita pecahkan kepada 2 bahagian. Sini kuasa 1, sini kuasa 2. So, untuk yang bahagian belakang, kita kemaskan 4x kuasa 2 kuasa 2 jadi 4x kuasa 4. 2 darab 3 darab 2x kuasa 2 dapat 12x kuasa 2. 3 kuasa 2 dapat 9. Yang bahagian depan ni pun juga dikembang masuk. Lepas tu didarab lagi kembangan dia dan ditambahkan dengan 1. Okey, dan kes yang ketiga adalah kes apabila F composite F. Di composite tu dia masukkan dalam diri dia sendiri. Okey. So, ini F, ini pun F. Bila mana kita nampak X, kita masukkan juga nilai F. So, kita masukkan dapat begini. So, jawapan akhir dia adalah yang seperti tertera lah. Okey. Okey, katakanlah kita diberi satu soalan. Soalannya F composite G composite H. So, macam mana kita nak solve soalan macam gini? First sekali kita kena buat yang bahagian belakang ni dulu. G kena dicompositekan dengan H dulu. Kemudian barulah fungsi F ini dicompositekan dengan jawapan yang ada dekat sini lah. Okey, perlukan contoh sekejap. Kita bagi satu example Okay, for example, kita diberi given fx sama dengan x per x tambah 1, gx sama dengan x kuasa 10, hx sama dengan x tambah 3. X tambah 3. Okay, so dia kata find F composite G composite H. Okey, katalah dia beri markah 4 marks. Katalah, okey. So, dia punya solution dia macam mana kita nak selesaikan. Okey, first sekali kita tak boleh buat dia punya serentak lah. F, G, H tu tak boleh serentak. So, kita kena buat dia sikit-sikit. Okey, kita kena buat dulu dia punya jalan kira dia F composite dengan G composite H. Okey, G dengan composite H ni kita kena buat dulu. So, kita kena cari dulu G composite H. Okey, so untuk G composite H, okey, fungsi G ini fungsi H. So, yang mana kita tahu kita akan salin fungsi G. Tapi bila mana kita jumpa X, kita akan gantikan dia dengan fungsi HX. Okey. So, ini adalah fungsi GX. Bermakna sekarang GX-nya adalah terus X. Bermakna terus je bracket X tambah 3 kuasa 10. Okey. So, bila kita dah selesai cari G composite H, kita dah boleh selesaikan untuk yang atas ni lah. So, dia punya jalan yang atas ni F composite G composite H. Okey. Okey, dia adalah sama dengan, okey, apabila kita nampak di fungsi F, kita nampak je X, kita terus gantikan dengan fungsi G composite
H. So fungsinya adalah dalam bentuk pecahan. Okay, terus nampak X. So X kita akan digantikan dengan X tambah 3 kuasa 10 dibahagikan dengan X tambah 3 kuasa 10 tambah 1. Okay, siap. So fungsi ni kalau nampaknya untuk kes ni tak ada apa-apa kena modified lah, sebab dia direct punya soalan lah. Okey, cuma katakanlah okey, soalannya tambah lagi sikit. Okey, find F composite G composite H, dia bagi nilai 1. Okey, so nilai 1 ni dia bagi 2 marks. So apa yang pelajar perlu buat adalah kita kena masukkan nilai 1 ke dalam X yang kita dah cari itulah. So F composite G composite H 1 adalah sama dengan 1 tambah 3 kuasa 10 dibahagikan dengan 1 tambah 3 kuasa 10 tambah 1. So kita dapat 4 kuasa 10 bahagi 4 kuasa 10 tambah 1. Lepas tu carilah dia punya nilainya berapa. Okey. Satu exercise. Dalam exercise ni diberi pada anda dua fungsi. Find the following A, B, C, D, E, F. So A, B, C ni senang sangat. So saya tak nak bagi dia punya jawapan ataupun apa-apa kat sini. Boleh cuba sendiri. Okay, untuk soalan D, anda boleh cuba dan kita akan dapat dia punya answer akhir dia. Mestilah anda dapat 6 tolak X square. Dan apa tu yang untuk lebihan dua soalan ni, saya akan bagi soalan F. Jawapan untuk F, F ni jawapannya adalah 3. So kalau anda dapat F ni betul 3, bermakna yang E ni pun anda punya jawapan betul lah, sebab dia relate. Okay, G composite F, yang bawah ni G composite F, X negatif 1. Okay, selamat mencuba. Okay, so last kita ada inverse function. Okay, so kita dah ada tadi tambah, tolak, darab, bahagi, composite, dan juga sekarang kita ada inverse. So inverse ni simbolnya dia punya functionnya tu ada kuasa negatif 1. Katalah F kuasa negatif 1 So inverse ni, inverse function ni juga dikata sebagai fungsi songsang. Fungsi songsang. Okay, terbalik. Okay. So dia punya definition dia, kita ada dekat situ, a function is a set of order pair with no two first element alike. Okay. So dia macam apa yang macam kita dah tahu di apa tu, introduction untuk topik inverse ni lah. Okay, so function kita contohnya koordinatnya dalam bentuk set. Okay, dalam bentuk set ada macam itu. Lepas tu elemennya adalah elemen xy. Okay, so x adalah domain dan y adalah range. So what if we reverse the order of the pairs? Apa yang akan berlaku kalau kita terbalikkan dia punya pair tu, dia terbalikkan. So this is also a function, but it is a reverse function. Okay, inverse function, sorry. So inverse function dia terbalikkan. Okay, dia dah patah balik. So simbolnya F inverse X. So dia punya koordinatnya masih lagi xy, jangan jadi yx pula. Cuma dia punya pair dekat dalam ni diterbalikkan. Tadi 3 2, sekarang jadi 2 3, 1 4 jadi 4 1 dan sebagainya lah. Okay, so kita ada Venn diagram kat sini. So Venn diagram ni, yang warna hijau ni adalah domain, 3 1 7 9 ni adalah domain, dan yang warna biru ni 2 4 6 12 ni adalah range. Okay, so domain 3 1 7 9 ni adalah domain untuk fungsi, untuk function. Okay, so dia menghala, anak panahnya pun anda tengok menghala ke range. Tapi kalau dia dah menghala ke, dia patah balik, biru menuju hijau, range menuju domain, namanya adalah F inverse.
Okey, so isi di dalam ni akan jadi range untuk F inverse, dan fungsi nombor-nombor yang ada di dalam range F ni akan menjadi domain untuk F inverse. Okey, ini step untuk mencari inverse apabila kita diberi satu fungsi. So, bila kita diberi fungsi, inverse-nya melihat dekat sini. So, find the inverse function of fx equal to 6x minus 12. So, bila kita diberi function macam ini, fx ni, jangan takutlah, fx ni sebenarnya adalah fungsi y. Y sama dengan 6x tolak 12. Okey, dia punya step ada dekat sebelah kiri. Gantikan fx dengan y. So, saya dah gantikan 6x tolak 12. Switch x and y. Switch tu maksudnya terbalikkan. Terbalikkan yang y jadi x, yang x jadi y. Okey. Selepas tu, bila kita dah siap terbalikkan tadi, kita akan solve for y. Jadikan y kita tajuk. Bila y kita tajuk, isi kandungan kita dalam terms x. Okey. So, kita pindahkanlah. X tolak 12 sama dengan 6y. 6 kat sini pindahkan ke sebelah kiri, jadi operasi bahagi supaya y jadi tajuk. So, tajuknya adalah y, isi kandungannya adalah x. Okey. So, daripada situ y ini sebenarnya, okey, y ini sebenarnya dah diterbalikkan tadilah. Y ini sebenarnya adalah f inverse. Okey, f inverse sama dengan x per 6 tambah 2. Okey, dulu sebelum-sebelum ni, senior-senior awak semua selalu tanya dengan saya, boleh tak kalau dia tak nak buat step nombor 2 ni, tapi step nombor 3 dia solve for x. Maksudnya ini tak ada, dia terus je daripada step 1 jadikan x title. Boleh, tapi jangan lupa akhir sekali kena ingat bahawa anda punya variable mestilah yang hidup adalah x sahaja. Okey, yang hidup di dalam fungsi tu adalah x. Okey. Alright, so sini ada satu exercise, kita nak cuba sikit. Okey, untuk exercise kita lihat dekat sini. Untuk soalan A, F inverse. Okey, saya tengok dulu saya tunjuk yang mana je. Okey, untuk A dulu. Okey, fungsi kita dia suruh cari f inverse. So, fungsinya adalah y sama dengan 3x square tambah 2. So, ni step 1. Step 2, x sama dengan 3y square tambah 2. Lepas tu, kita nak solve for y. So, y ni maintain je kat sini. So, kita dapat dia punya answer dia, x tolak 2 bahagi 3. So, y kita dapat dalam square root x tolak 2 bahagi 3. Okay. So, kena revise balik. Jawapannya kena tuliskan sebagai y kena ubah jadi f inverse x sama dengan square root x tolak 2 bahagi 3. Okay. So, kemudian untuk B, okay, gx pun kena ubah jadi y juga dulu. Y sama dengan x tolak 2. So, ubah terbalik kan. So, y sama dengan x tambah 2. So, y ni yang sebenarnya adalah g inverse x sama dengan x tambah 2. Okay. Okey, kemudian soalan C, dia tanya f inverse compositekan dengan g inverse. Okey, soalan ni sebenarnya soalan yang sedikit dia bukan, dia soalan ni ada risiko dia. Sebab apa? Kalau anda salah A, B betul, C anda tetap salah. Kalau anda betul A, B salah, C anda tetap salah. Okey, dan lagi malang kalau A salah, B salah, semestinya C salah. Cuma anda hanya akan dapat markah method sahaja. Itu pun kalau method anda betul.
So, berbalik kepada soalan C, F composite, F inverse dikompositkan dengan G inverse. So, kita kena tengok fungsi F kita. So, di mana-mana fungsi F kita yang nampak X, kita kena gantikan dengan X tambah 2. So, fungsinya adalah X tambah 2 tolak 2 bahagi 3. So, kita dapat dia punya jawapan X bahagi 3. Okey. So, soalan D saya tinggalkan untuk anda cuba sendiri. So, untuk soalan D ni, kita punya jawapan kita ni ada 2 jawapan akhir dia. Selepas anda dah siapkan komposit ni, anda masukkan 5, anda akan dapat 2 jawapan. Okey, jawapan yang pertama adalah 3 dan jawapan kedua adalah 1. Kenapa anda ada dapat 2 jawapan? Sebab bila diperhatikan soalan anda ni ada square root. So, bila square root nanti anda buka akan dapat plus dan minus. Kena consider dua-dua. Salah satu akan dapat 3, salah satu akan dapat 1. Okey. Di muka surat yang terakhir dalam kita punya chapter 1. So, dalam muka surat yang terakhir ni, muka surat 31, apa yang kita ada adalah kita nak check adakah relation yang kita ada ni inverse function ataupun tidak. Okay. Kalau anda semua masih ingat, kita pernah belajar sebelum ni, kita tengok fungsi kita function ataupun tidak. Tapi sekarang kita nak tengok adakah fungsi kita inverse function ataupun tidak. Okay. So, kalau kita tengok balik inverse function kita, muka surat berapa muka surat 10 kot. Okay, bukan dia. Okay, ni dia. So, kalau anda semua masih ingat di muka surat ini, okay, dekat sini saya ada ajar hari tu, kita nak check adakah fungsi relation yang diberi kepada kita tu fungsi ataupun tidak. So, kalau fungsi ataupun bukan fungsi ditentukan dengan vertical line test. Okay, garis menegak. Okay, so sekarang ni kita hari ni apa yang kita nak belajar adalah kita nak belajar dia inverse function ataupun tidak dengan menggunakan, okay, tadi ada yang dah nampak, dengan menggunakan horizontal line test, HLT. Okay, so kita ada dua test lah, vertical line test untuk check function, horizontal line test untuk test inverse function. Okay, so kita kembali ke muka surat ni. Okay, konsep sama, cuma garisan sahaja berbeza. So, horizontal line test for function. So, kalau horizontal line intersect pada graf itu satu kali sahaja. Kalau garisan kita buat melintang macam ini, dia menyentuh kita punya graf kita satu kali. So, dia ni adalah dikatakan sebagai inverse function. Contoh graf yang pertama ni. Graf ni kalau anda lihat garisan yang warna hijau ni, okey, garisan yang warna hijau ni adalah garisan yang kita dah belajar sebelum ni. Garisan warna hijau ni adalah garisan rational ataupun reciprocal. Okey, garisan ini adalah garisan yang berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Okey, so bermakna dalam kes ini A-nya adalah A yang positif. So, daripada kita punya gambar hijau ni, kita kena nak test adakah garisan hijau ini garisan yang memberi inverse function. So, jalan kiranya senang je, ambil pembaris awak, buat satu garisan di mana-mana. Ni saya bagi 3 pilihan garisan. Anda boleh lukis satu garisan saja dah mencukupi. So, buat satu garisan. Tengok garisan yang anda baru lukis itu, dia cecah berapa kali. So, kita lihat kat sini, dia cecah 1 kali, once. So,
garisan yang hijau ni, iaitu rational function ini adalah inverse function. Okey, berbeza dengan gambar di bawah. Okey, gambar di bawah ini adalah garisan elips. Yang merah ni elips. So, bila kita buat dia satu garisan horizontal, kita nampak dia mencecah pada garisan elips itu 2 kali. So, bila dia mencecah 2 kali, bermaksud dia bukan inverse function. Okey. So, garisan ni dia dah, garisan elips ni, kalau vertical pun dia bukan function. Kalau horizontal juga bukan inverse function.